So dia ni dia bagi tahu aku suruh rakam sebab dia ada satu message penting nak bagi tahu. What do you want to say? Kosovo is Albania. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi aku masih lagi berada di Kosovo dan aku berada di bandar yang terakhir yang aku nak lihat dekat Kosovo ni. Nama bandar ni adalah Prizren. Aku suka betul nama bandar ni, Prizren. Jadi aku hanya duduk kat sini hari ni dan esok aku akan kembali ke Macedonia. So let's explore the city. Dan kalau korang beli postcard Prizren, ni lah gambar dia. Ada Stone Bridge, ada Sinan Pasha Mosque dengan ada dia punya fortress. So sekarang ni aku berada dekat atas Stone Bridge dan aku rasa the best thing to do right now is naik ke fortress atas sana sebab dia kata nanti mungkin akan hujan, dan kalau hujan apa yang aku boleh nampak daripada atas sana kan. So aku akan cari jalan untuk naik ke sana sebab dia kata nak naik hanya lebih kurang 15 minit mendaki. So perjalanan naik nak pergi ke sana pun kita lalui kawasan rumah-rumah orang. Okay, aku dah sampai kat atas sikit dan makin kita naik atas, makin kita tak nampak kat mana sebenarnya fortress tu. Tapi tengok ada signboard Kalaya, and nama fortress tu adalah Kalaya Fortress. Dia spray, guna spray je, tak ada benda official pun. Dan daripada atas ni dah nampak bandar Prizren sikit. On the way kita nak naik atas ke fortress tu, kita akan jumpa dengan satu Orthodox Church. Satu church Serb Orthodox. Aku lupa nama dia apa, aku rasa macam Christ Savior, something like that. Tetapi church ni dia telah di-abandon, dia kunci, tak ada orang boleh masuk. Dan dekat sini ada barbed wire. Result daripada peperangan etnik antara orang Albania dengan orang Serb. Dan ni sebenarnya berlaku selepas perang Kosovo. Ni berlaku pada tahun 2004. 2004 kira-kira lagi recent lah. Ada banyak berlaku pembunuhan apa semua. Benda-benda yang konflik yang susah kita nak faham sebenarnya. So sampai hari ni Orthodox Church ni dia ditinggalkan. Okay, selepas lebih kurang macam 15 minit akhirnya baru nampak fortress ni dan kita akan cuba untuk naik atas. Dan ni adalah pintu masuk fortress. Okay, akhirnya aku sampai di tengah fortress ni. Dan ya, macam korang nampak, tak adalah kecil sangat. Dan tadi aku ada baca kat bawah sana, dia kata dekat sini the first settlement yang diorang dapat rekod adalah 1100 sebelum Masehi. Dan dekat sini dia ada banyak influence sebab ramai kuasa luar yang datang kat sini. Tapi hari ni just jadi macam tempat attraction. Dan nak datang sini, yes, it is absolutely free. Dan kalau korang tengok, tak ada bayang-bayang. Dan sekarang ni aku rasa temperature lebih kurang 31-32 degree sebab sekarang ni kita pukul 1 petang. Kat sini kita ada macam sebuah bilik. Dan apa yang korang agak-agak bilik ni digunakan dulu. Boleh jadi bilik someone, boleh jadi tempat simpan senjata. Aku tak tahu, bilik ni just kecil je. So ladies and gentlemen, inilah view yang aku nanti-nantikan, yang aku sanggup naik mendaki pada satu tengah hari waktu panas. The view of the city of Prizren daripada Fortress Prizren. Incredible. Dalam French kita sebut incroyable. Sekarang ni orang tengah azan dan aku tak pastilah kau dengar tak dalam kamera, tapi bergema azan daripada pelbagai masjid sebab kat sini ada banyak masjid. Dan sebenarnya daripada angle ni baru kita nampak betapa besarnya sebenarnya bandar Prizren ni. Bandar Prizren adalah bandar kedua paling besar dekat Kosovo selepas dia punya capital city which is Pristina. Dan daripada atas ni baru kita nampak luas sebenarnya bandar Prizren ni. Dan dekat sana kita ada macam bukit-bukit. So kesimpulannya, fortress ni tempat dia sangat strategik lah, duduk kat kawasan tinggi kan. Zaman dulu nampak musuh datang, boleh tembak daripada sini terus. Right, sebelum aku turun ke bawah, aku nak tunjuk like tak ada orang sangat pun yang datang naik atas ni. Sebab mungkin sekarang ni dah off season sikit, kita dah nak masuk bulan 9. Dan satu lagi sebab orang cerdik dia tak buat hiking naik dekat kawasan yang tak ada bayang-bayang pada suhu 32 degree ni time ni kan. Tapi ya, worth it. Alright, jadi aku dah turun daripada fortress tu dan aku turun jalan lain. Dan first thing yang kita nampak lepas turun daripada menggunakan jalan ni adalah Masjid Sinan Pasha Mosque ni. So, kita akan melawat sekarang. Alright, sekarang ni aku berada di dalam kawasan masjid. Dan
apparently ada orang jual, like ada kedai-kedai yang jual souvenir dan even ada kedai makan dekat situ. So ni adalah first masjid yang aku jumpa yang ada jual-jual makanan, jual souvenir dekat dalam area masjid, dalam pagar masjid. Alright, sekarang aku berada dekat depan masjid Sinan Pasha Mosque dan aku akan solat dekat sini juga. Dan tadi time aku ambil ais mayang, aku jumpa dengan 3 orang pemuda kat sini dan dia bagi tahu aku yang sebagai orang Kosovo dia hanya boleh melawat beberapa negara, iaitu Serbia, Montenegro, Macedonia dan Albania. Lebih kurang macam tu lah, just 5-6 negara. I mean visa free lah. Like kita orang Malaysia, kita boleh pergi ke 90 something negara visa free. So aku rasa tu something yang kita sebenarnya kena bersyukur juga. Sebab kita tak nampak benda ni, tapi orang macam dekat sini dia tak boleh nak travel sebanyak orang kita sebenarnya sebab pasport dia tak kuat. Alright, so itulah Masjid Sinan Pasha Mosque. So sekarang ni kita pergi cari makan jap, lepas tu baru kita sambung balik perjalanan tengok bandar Prizren. So aku datang ke kedai kecil je dengan hello. To eat cevapa. Right, cevapa. Cevap. With his father. How do you say father in Albanian? Babi. Bobi. Babi. So inilah cevapi dengan airan. Dia ada kasih satu kufri tadi. Dan makanan kat sini memang datang banyak dari Turki dan dia orang banyak makan daging. So let's find out how it tastes. Dia besar. Alright. Oh, it's very hot. Roti lembut. Daging berpurisa. Nice, man. Das Katolik. Muslim, 90% Muslim. Muslim, das Katolik. Catholic. Orthodox. Ortodoks Katolik, das Serbisch, das. Das alle Muslim. Albanisch alle Muslim. Kosovo. Kosovo. So dia ni dia bagi tahu aku suruh rakam sebab dia ada satu message penting nak bagi tahu. What do you want to say? Kosovo is Albania. Kosovo is Albania. And Yeah. Serbia, no Serbia. No Serbia. No Serbia. Dengar tu. Alright, aku baru lepas makan dan agak heavy juga. Aku tak bagi tahu harga berapa. Aku makan just 3 euro tadi dengan Shebapa dipanggil tak silap, dan airan tu. Dan ni kawasan macam old town dia lah. Dan macam tempat lain, kawan-kawan dah tengok dah video-video aku, lebih kurang je macam scenery dia. Alright, jadi belakang aku ada satu gereja, nama dia Our Lady of Gavish, kalau aku tak silap pronunciation dia. Orthodox Church belakang ni dia ada satu history yang sangat menarik lah bagi aku sebab dia sebenarnya dia digunakan sebagai church pada abad ke-14. Lepas tu masuk abad ke-15, bila Ottoman Empire datang, ditukar church ni jadi masjid. Dan bila Ottoman Empire tumbang pada Perang Dunia Pertama, Serbia ambil alih, tukar balik dia jadi church. Dan selepas Perang Dunia Kedua, kawasan ni masa ni Kosovo, Serbia belum wujud lagi. Ada satu negara bernama Yugoslavia. Jadi bawah Yugoslavia, church ni dia dijadikan sebagai museum. Dan disebabkan tahun 2004 ada macam masalah antara Albania dengan Serbia main bunuh-bunuh, church ni dirosakkan, benda-benda macam tu. Dan sampai hari ini church ni dia ditutup dan kita tak boleh masuk kat dalam nak tengok. Just jalan-jalan kat bandar ni kan, kau tengok wayar. Ni siapa-siapa pernah pergi ke Ho Chi Minh City, Vietnam, kau faham lah reference aku ya. Dekat Ho Chi Minh City 15 kali ganda lagi banyak wayar-wayar dekat yang macam berterabur macam ni. This is really interesting. Dia buat baju untuk pokok. Dan bukan sini saja, dekat pokok depan sana pun ada pakai baju. Dan the main reason aku datang sini bukan sebab nak tengok pokok, tapi nak tengok hammam dekat belakang aku ni. Ni adalah Prizren Ghazi Muhammad Pasha Hammam. So ya, hammam ni siapa tak kenal, dia adalah tempat Turk mandi ya. So aku tak pernah masuk hammam dalam hidup aku. Dan aku rasa dia tutup sekarang, tapi kita still akan tengok kawasan luar ni macam mana. So aku ingat ditutup tapi dibuka, and aku ada guide aku juga. So let's get inside. It's all original also. Oh, okay. They restored it just once after a war in 2000. So you were saying this is the third biggest hammam, right? Yeah. So what is this? These are traditional curtains. In our, We have in to- Albanian we do say chile.
Chile. Yeah, Chile. And what does it serve? It's like The artist made those in the name of the migrated people after the war. So she told me that Chile was you need 10 years to do it. So we have 1 there, 2, the third one. 10 years. So long 10 years, huh? Yeah. Really, really long. So inilah hammamnya kepada yang siapa-siapa tak pernah tengok hammam. Dan ni adalah first time aku datang hammam. Yang paling besar sekali ada dekat Sarajevo. Second is Skopje. Dan aku tak pergi kepada dua-dua tu. Ini first time aku masuk. Dan hammam adalah tempat orang Turks mandi. So korang bayangkanlah pada abad ke-15 kawasan ni diorang guna untuk mandi. Dan dia ada beritahu juga yang hammam ni dulu selepas dia dijadikan taman mandi, dia pernah ditukarkan menjadi macam pasar lah. Ada orang menjual kat dalam. Tapi sekarang ni dia dah jadi macam just exposition je. Dan sekarang ni aku nak menuju ke kawasan Old Town dia. Dan aku rasa aku akan habiskan perjalanan aku dekat prison dekat situ lah. Sebab prison ni memang besar tapi center dia macam tak adalah besar sangat. Dan kita boleh tengok tempat-tempat yang important dalam masa like satu hari ataupun separuh hari je. So aku akan just tunjuk kawasan Old Town. Dan aku akhirkan video aku dengan thank you very much kepada siapa-siapa yang tengok. Dan next stop aku adalah Tetovo, Macedonia. Negara sebelah ya, bukan kat Kosovo. So ya, à la prochaine.